Macam mana Okay. nak rename? Assalamualaikum. Yes, ya pun Jana. Macam mana nak rename nama? Rename nama, expertise dan juga nombor telefon. Okay, this is for personal branding purpose. Okay, so good Nama morning. brand boleh? Come again? Nama brand. Nama brand boleh, tak ada masalah. Okay, so boleh Dr. Mazidah, Puan Jana? Ya boleh. Okay, fantastic. So morning kepada Dr. Mazidah juga Puan Jana, juga morning kepada penonton yang menonton di YouTube channel Kim Law. So basically kita dalam sesi CEO mentoring, di mana sesi ini kita akan buat seminggu sekali pada setiap hari Rabu 10 pagi sampai 11 pagi, di mana kita akan share a lot of issues, a lot of problems antara usahawan dalam CEO coaching, di mana kita akan bantu untuk selesaikan. I believe ada contoh masalah Dr. Mazidah, mungkin Puan Jannah tak hadapi lagi, tetapi dia bakal hadapi, cuma tak tahu bila dan besar macam masalah tersebut. But at least you dah tahu the solutions. So itu tujuan CEO mentoring ini dilakukan. So I nak sesi ni you guys utilize 100% sehingga pukul 11. Please upfront your issue or problems. Silakan Puan Jannah ataupun Dr. Mazidah. Dr. Mazidah, Puan Jannah, ada isu dalam syarikat you, dalam team you, dalam sales you? Saya isu macam sekarang saya nak interview orang, so kriteria apa yang saya kena ada untuk ambil budak sales and marketing? Okay, good question. Kriteria apa yang the new staff tu akan ada? Maksudnya kriteria lah sebelum kita ambil dia, apa yang wajib kena ada dengan dia untuk kita ni untuk kita ni hire dia lah. Okay, sebelum tu berapa gaji yang you offer, Puan Jannah? Itulah, itu pun satu masalah juga. Saya tak tahu nak letak berapa gaji untuk orang kata standard ke apa ke, macam mana ke commission dia macam tu. Okay, so ini ada beberapa cara macam mana you nak dapatkan pekerja yang I can say dia ada beberapa level lah. So first of all, dia bermula dengan gaji 1,200 ke gaji 3,000. Okay, ini stage pertama. Stage pertama ni is basically mereka yang pengalaman bawah 2 tahun. 1,200 ke 3,000. So basically 1,200 ni adalah sebenarnya garis panduan yang ditetapkan oleh Akta Tenaga Buruh lah. 1,200 tu walaupun dia ada pengalaman 2 tahun pun kita boleh bagi 1,200 Boleh kalau dia terima, tak ada masalah. Tapi minimum you kena bayar adalah 1,200. Tapi kita tak sure lagi sebab baru-baru ni ada ura-ura yang gaji minima akan dinaikkan. Ini jabatan, tapi tak tahulah dah naik ke parlimen ke, parlimen dah luluskan ke, kita tak tahu lagi. Tapi disarankan untuk gaji minima adalah 1,550 if I'm not mistaken. So, please prepare to that stage di mana gaji minima adalah 1,550 walaupun dia tiada pengalaman. Itu gaji minima walaupun dia hanya ada sijil. Okay, so kat sini sebenarnya bergantung kepada you guys. Dia ada beberapa kriteria. Kita ambil daripada bawah lah senang cakap. Part timer. Part timer ni normally kita akan ambil gaji dia per hour. Berapa you bayar dia gaji per jam. Macam mana you nak allocate gaji ikut jam ni adalah you assume dulu gaji dia sebulan. Contoh, you nak buka booth, you nak buat event dan you tak tahu berapa nak bayar dia. So kat sini you tengok balik. Kalau I ada pekerja ni dan pekerja ni stay as a permanent staff, kemungkinan you akan letakkan minima adalah 1,550. So you ambil calculator, you kira 1,550 bahagi dengan 20 hari bekerja. 24 hari bekerja. Saya kira hari tu macam RM4 lebih satu. 1,500 1,550. Okey, bagi dengan 24 hari, satu hari gaji dia RM64.58. Bahagi dengan 8 jam, gaji dia satu hari bagi 1,500 bagi 24 RM62.50. Betul. Okey. Itu sehari. So gaji dia per jam you bagi dengan 8 jam lagi. RM7.81, 82 sen lah. More or less RM8 lah satu jam. So itu adalah normal rate. Okay. Itu adalah gaji yang dibayar kebanyakan kedai-kedai 24 hours. Contoh macam McDonald, 7E, Petronas, Metro Station.
So kebanyakan mereka bayar gaji per hour untuk part timer ataupun biasa untuk part timer. Okay, yang buat event atau buat yang macam ada you ada something yang you nak buat tapi you tak perlukan dia setiap hari, dan you bayar gaji dia sama ada per hour atau per jam. Normally untuk event orang akan bayar per jam sebab event is flexible. Kadang-kadang 14 jam, kadang-kadang 18 jam, alright? So kita akan bayar per jam based on RM8. Sebenarnya dia punya guideline adalah 1,550. Okey, itu untuk part timer. Untuk pekerja yang kategori newbie atau fresh graduate, yang bawah level fresh graduate sampai ke executive, alright, 1,550 sampailah ke 3,000. Okey, berapa range gaji dia ni adalah, ini dia punya shilling price, tapi berapa in exact adalah bergantung pada pengalaman dan juga credential dia. Dia fresh graduate, tetapi sebelum ni dia pernah part time waktu cuti SEM atau waktu sebelum belajar. Dia pernah part time dan dia ada pengalaman tu. Okay, so dia terpulang kepada you dan terpulang kepada dia, terpulang kepada pihak. Contohlah dia fresh graduate, ingat I nak bayar dia 1,550 saja. Tapi bila tengok dia punya resume, dia ada pengalaman setahun. Okay, so you offer dia, okay lah, I bayar you 1,800. Dan dia setuju, make a deal. Dan kalau dia tak setuju, you kena nego. Dan kalau dia nak lebih, terpulang pada you. Saya tak naklah 1,800 puan, saya nak 2,500. Pengalaman baru setahun. Terpulang pada you. Kalau you rasa you tak mampu, next. Cari orang lain. Okay. Itulah maksudnya dari segi bagi gaji itulah saya agak berkira-kira sikit lah kan. Tapi kalau dia macam boleh mendatangkan sale pada company, why not untuk mencuba. Cuma selama ni saya punya, orang kata nasib lah, asyik mencuba tapi tak jadi. Alright, okay, faham. Dia macam ni, saya pernah duduk dekat tempat Puan Janah ni sebenarnya. Okay, and ramai usahawan duduk dekat tempat Puan Janah sebab kita ada satu mindset, di mana mindset spending. Alright, mindset spending bukan mindset investing. You nak ambil pekerja, kena ada mindset investing. Bila you ada mindset spending, pekerja tersebut you akan layan seperti liabilities. Sebab tu mereka tak buatkan sale untuk you, mereka tak mendatangkan profit untuk syarikat, mereka tak dapatkan manfaat untuk company. Bila you layan dia seperti you pandang mereka sebagai investing, you layan dia sebagai asset, dan barulah benda tu akan menghasilkan something. Right? So in order to make them to be an asset, you can ensure I tengah buat satu investment terhadap manusia. Okay, ramai orang di invest terhadap money make money. Tapi ramai orang dia tak masuk kategori yang human make money. Okay, kita ada 4 kategori. Ini Robert Kiyosaki ajar. Okay, employee, self-employed, business, investor. Employee makan gaji, self-employed bekerja sendiri. You buat kerja, you dapat duit, tak buat kerja, tak dapat duit. Business, people make money for you. Investment, money make money. You ada duit, you invest dalam tabung haji dan dia menghasilkan lagi banyak duit. Ramai antara kita, company kecil, kategori self-employed. Pekerja dan self-employed. I ada bekerja, dalam sesama I pun buat kerja. I belum masuk kategori business. I masih lagi bekerja sendiri. Kalau I tak bekerja, I cuti atau I sakit, okay, atau I meninggal, dia akan stop company tu sebab I masih kategori self-employed. Unless I masuk kategori business, I hire people for them to do the work. Right? So, we are managers, they are doers. Alright, bila you naik lagi level, business ni besar. Bila you naik level, you are directors dan you have managers. Bawah managers ada doers. Okay, bila director, kerja you adalah untuk bagi direction kepada mereka. You bagi direction kepada siapa? Kepada managers. Managers manage the direction kepada pekerja. Pekerja do the works, do the direction. Alright, you kena faham konsep ni dulu. So bila you nak masuk kategori business, people make money for you, human make money for you, you kena ada satu mindset, mindset investor. You dah start invest kepada manusia. So bila invest,
Saya nak tanya kepada Dr. Mazira dan juga Puan Najah. Puan Jana, sorry. Bila you nak masuk dalam unit trust, okay, saya nak tanya Dr. Mazira lah sebab Dr. Mazira tahu bab ni. Dr. Mazira, okay, kalau saya masukkan RM100 dalam jangka masa setahun, saya akan dapat berapa agak return? Ya, kalau dalam unit trust kita boleh pergi 8 ke 10 lah. Kalau anda katalah 8 ke 10 you accumulate setahun dapat berapa? Accumulate setahun. Itu untuk setahun lah. So maksudnya dalam berapa tadi? RM100? RM100 lah. Oh, RM100. Biasanya kalau dalam unit trust saya akan educate mereka bukan untuk setahun lah. Biasanya saya faham. Tapi kalau contoh 100 saya letak 10 tahun baru nampak hasil. Andai kata 100 ke 10 tahun tu saya untung RM10,000. Tapi kalau kita accumulate, kalau setahun tu untung dia berapa? Oh, kira. Agak-agak setahun. Dalam, boleh katakan dalam 100 tu dalam RM10 lah, RM90 ke RM90. 100 kalau 10% baru RM8 kan? 8 ke RM10. Yes. Okey. 8 ke 10. Bayangkan kalau you nak pekerja yang mendatangkan RM30,000 tapi you nak spend RM300, possible ke? Mestilah impossible. So kalau you nak investment you, kalau dam RM100, dalam setahun I hanya dapat RM8 je sebenarnya. Unless I letak RM100,000. Dalam masa setahun mungkin I dapat dalam RM800. Betul? So, cerita dia, you willing tak nak invest banyak untuk dapat banyak? Tu je. Ramai antara kita nak invest. Tapi kita invest ciput je. Hasil pun ciput lah. Bila kita invest, maksudnya kita bayar gaji bulanan pada pekerja. I bayar you RM1,500 je. Dan hasil dia punya ROI dia pun ciput lah. You dapat tak apa yang I cuba masukkan? Unit trust tu sebenarnya gambaran saja. Okay? So kalau I nak investment I dalam unit trust untung puluh-puluh ribu, I kena invest ratus-ratus ribu, juta-juta. Dapat? Sama juga dengan pekerja. Kalau you nak pekerja tu make money for the company, make money for you, you kena invest pada dia puluh-puluh ribu. Right? Bukanlah puluh ribu tu maksud untuk seorang. You allocate. Contoh, I nak invest untuk kuartal pertama dalam 32,000 untuk tim saja. 32,000 kira-kira I boleh dapat dalam 8 orang yang berlainan kepakaran. So 8 orang ni siapa? Sebab you punya figure adalah 32,000. Dengan investment sebanyak 32,000, mereka yang 8 orang ni akan hasilkan outcome sebulan kemungkinan dalam 52,000. Kemungkinan dalam 78,000, kemungkinan 180,000. I don't know, it's based on your vision. Alright? So, setakat ni faham tak Puan Jana dan juga Dr. Mazida? Faham. Right. Tapi contoh kita invest dia banyak. Itu untuk tapi orang kata yang persen investing dapat tu monthly ataupun year juga. Monthly. Contoh kita invest 100k untuk year. Tapi kita target dapat at 8% tu every monthly lah macam tu. Yep. Okay, tapi mana you guys faham? First tadi part timer per hour. Second layer ni fresh graduate sampai lah executive. Itu second layer. Tapi kalau you nak mereka ni yang bagi return pada you, basically yang second layer ni I observe macam mana tahu? They are receiving orders. Dia tunggu arahan. Bos, kertas habis tak boleh nak print. Disuruh bos beli kertas. Bos, kunci office patah, tak boleh nak masuk office. Bos yang kena uruskan. Right? Bos buat kerja untuk dia. Okay? Bos, kita tak tahu nak buat apa dah sebab tu balik semua. So, they are receiving orders. Bos dah tak tahu dah nak buat apa. Dia tunggu melepak. Right? So, ini gaji-gaji yang second layer. You kena predict this sebab it's normal to be happen. Sebab tu kita sediakan SOP. Sebab tu kita sediakan polisi.
Right? Sebab tu ada layer of management. Kalau mereka tak tahu buat kerja, ada masalah atau dah tak ada kerja, ada top management atau supervisor atau manager yang akan pantau mereka. This is very important. Kalau I nak hire 8 orang serentak, I akan ensure ada 1 orang atas dia, iaitu manager atau supervisor. Right? Yang supervise 8 orang ni, yang manage 8 orang ni. Supaya 8 orang ni tak kacau I. Call. Kita yang stres. Sebab kenapa kita stres? Kita tak sediakan team management yang betul. Right? So, 8 orang pertama. Alright, kalau you nak hire yang level kedua ni, 1,500 ke 3,000. Daripada fresh graduate sampai level executive. Basically, they are doers. And bila mereka pembuat, membuat, they are receiving orders. They are waiting orders. Okay? Dan most of them perlukan guidance. Alright, perlukan babysitter untuk bantu mereka. And third layer, gaji 3,000 ke 5,000. They are basically thinker. Okay? They are basically thinker. Mereka ni dah tahu nak buat apa. Alright? Mereka ni kategori senior exec ke manager. Right? Mereka tak perlu tunggu arahan. You bagi satu task dan dia tahu macam nak selesaikan. They are independently dalam kerja mereka. Sebab dia orang dah kategori expert. Dia belum specialist lagi dia kategori expert. Right? Dia dah mahir bidang dia. Dia tahu dah, okay, aku dapat arahan daripada bos nak buat macam ni. Okay, kita ada event. So dia panggil tim-tim bawah dia, okay, kau buat ni, kau buat ni, kau buat ni, kau buat ni, kau buat ni. Dia are managers. Dia manage the orders. They manage the ideas. They think, okay, masalah, okay, come, aku selesaikan. They are problem solvers. And they are decision maker. Tapi decision maker ni normally dia orang kurang sikit. Sebab thinker ni dia tak berani nak buat decision sebab dia related dengan financial, dia related dengan boss, dia related dengan authority, dia related dengan policies. Alright? So basically dia akan come back balik kepada boss. But it's okay. Better 1 orang yang call you daripada 8 orang call you. Okay? So basically Puan Jannah, kalau you nak go into this, gaji dia yang you kena standby 3,000 ke 5,000. You spend kepada mereka, mereka akan independently buat kerja masing-masing. You tak payah risau dah. Contoh, you ada orang yang bahagian leaders. Okay, you ada orang yang uruskan bahagian stokis, you agent you. Kita namakan dia kita bagi dia leader lah. Okay, leader. I nak by this month kita ada 4 stokis dan 30 agent. Itu je arahan dia. Itu je KPI dia. Yang dia pandai-pandai lah buat. Dia buat marketing. Okey, Puan, saya kalau nak dapatkan 4 stokis dan 30 agent, saya perlukan bajet FBX 1,500. Dia dah tahu dah. Saya perlukan macam ni, saya perlukan macam ni, saya perlu buat macam ni. Puan kena supply macam ni. Dia dah susun dah. Right? So Puan Jannah, you just follow saja. Right? So basically macam mana you nak dapat orang macam ni is basically through experience. Tengok dulu pengalaman dia. Okay. So nak tahu pengalaman dia macam mana, you tengok berapa transaksi yang dia pernah uruskan. Kalau you nak tengok pengalaman lebih spesifik. Alright, kadang-kadang orang cakap saya ada 20 tahun pengalaman, tapi kalau 20 tahun dia introvert, dia ke belakang, dia lah paling senyap, dia lah paling tak apa-apa, buat dulu, tak apa, saya nanti pun tak apa. 20 tahun hanya jadi penunggu pun tak guna. Alright. Saya pernah jumpa orang-orang macam ni. Alhamdulillah saya ada dekat 9 tahun pengalaman. Tapi bila tanya apa benda pasal dia punya kepakaran, langsung tak tahu. Rupanya 9 tahun tu dia di sebalik tabi. Dia betul-betul tunggu. Oh macam ni nak buat. Okey buat. Oh macam ni nak buat. Oh dah buat. Dia menerima je. Dia tak berani ke depan. Saya tak nak ke depan lah. Saya malu. Saya tak nak lah. Saya takut. Tapi kau nak gaji 80,000. Faham tak? So kat sini ada seorang yang minta kat saya kerja untuk uruskan bahagian X. FPX apa semua tu. Dia minta gaji 3,000 ke 3,500. Yang saya tahu dia memang buat ads lah selama ni. Tapi kebelakangan ni ads kan macam tak jadi. Dia sendiri pun bagi tahu saya. Ads yang dia buat pun macam tak jadi.
Sebelumnya okey, tapi kebelakangan ni jadi membuatkan majikan lama dia tu daripada ada sales 100,000 sebulan macam dah tak ada langsung sekarang. Faham. Tapi tak tahu juga sebab ada banyak isu juga dalam company tu. Jadi tak tahu sebab ads tu ke ataupun sebab benda lain ke. Faham. Okey. Bila related dengan ads ni ramai juga I pernah hadapi isu macam ni. Saya tak tahulah, dulu saya buat ads okey je, sekarang dah tak okey. Hello, maksudnya you tak up to date. Facebook sentiasa up to date. Instagram, TikTok, YouTube sentiasa up to date. Kalau mereka tak up to date, mereka jadi macam MySpace. Dah dekat kubur dah. Kalau tak up to date. So kalau dia dah tahu, dia hanya stagnant, dia stay level tu, dia tak up to date. Dulu I dah buat button ni ada kat sini, kenapa tak ada? Jahat lah Facebook ni. Padahal kau yang tak nak belajar. Right? Orang-orang macam ni normally I tak ambil. Sebab orang yang stagnant normally dia comfort zone dia besar. Dia takkan berkembang dengan syarikat dia dan dia takkan buatkan syarikat dia berkembang. Sebab dia pun nak stagnant. Dia pun tak nak berkembang. Right? Normally orang-orang macam ni I tak ambil. Right? Kalau dia tahu, okay, saya dulu buat tapi tak jadi, saya akan tanya, kenapa tak jadi? Mana yang you tahu kenapa tak jadi tu? Saya pun tak tahulah, ni semua Facebook ni pasal. Takkanlah Facebook nak call kau bagi tahu. Dia yang kena ambil tahu. Right? So orang-orang macam ni normally I akan ketepikan dahulu. Okay, ada contoh tu. Saya tak tahu tuan sebab saya dah pegang HR ni dah 12 tahun. Tiba-tiba dia jadi macam ni, company kena saman. Memanglah akta kalau dia update, dia takkan bagi tahu semua majikan. Dia hanya tulis kat website, akta telah dikemas kini pada tarikh sekian-sekian pada pukul berapa. Itu je. Dia update kat website tu pun tak bagi tahu orang. Faham. Alright? So dia yang kena up to date. I pernah buang seorang HR 2016 dulu. Tuan Kimi, saya tak tahu staff ni tiba-tiba dia isu komplain dekat akta buruh, dekat tenaga buruh. Kenapa? Sebab company ni macam-macam ni, kita buat macam ni. Mana ada polisi kita main macam ni sebab kita ikut akta buruh. Sekali I suruh dia check dekat website, rupanya polisi up to date. Dia dah updated dah. Di mana polisi yang kita follow tu dah tak pakai dah. Ada polisi baru di mana staff ni dia take note dan dia isukan problem ni pada tenaga buruh dan kita terkena. Ini salah HR saya cakap. Kenapa you tak update? Bukannya hari-hari you pergi belai budak-budak ni pun. Ada je waktu you free. Waktu free ni lah you pergi website update. Ini ramai orang tak buat. Ini pun I letak dalam klausa untuk terms and condition. Sentiasa update website ini. Bergantung pada position lah. Kalau dia digital marketer, kita akan suruh dia update Google, Facebook, Instagram. Kalau dia HR, akta buruh, akta KWSP, so. Kalau dia bahagian pre-common, kita akan minta dia update e-perolehan, MOF and so on. Dia kena sentiasa ada benda ni. Okay? Itu gaji yang level ketiga. Alright, tinker. Gaji seterusnya. Ini yang berfikiran besar ni. Basically mereka ni mastermind. Alright, level keempat, mereka ni mastermind. Mereka ni diorang tak nak dengar masalah dan diorang langsung tak nak buat kerja. Tapi gaji belas ribu. Gaji starting 5,000 ke belas ribu. Memang ada orang macam ni. Kita namakan dia C-suits. CEO, CFO, CMO. Diorang ni mastermind. Basically, kenapa kita bayar dia mahal, I nak you guys faham. Pertama, they are having experience. Sebab tu diorang boleh buat master plan, diorang boleh buat full campaign. Diorang lah decision maker. Okey, manager cakap, tuan, kalau kita buat macam ni, ini yang kita kena keluarkan, ini yang bakal kita dapat. Kita dapat banyak tapi kita keluar pun macam ni, lebih daripada kemampuan syarikat macam mana. Tak apa, buat je sebab the ROI within 3 hours. Dia yang akan buat decision. I tak tahu. I sebagai chairman waktu tu. I sebagai director waktu tu. I tak tahu. Tapi dia yang buat keputusan. Right? Level macam ni dia memang akan lepak je. Kadang-kadang tak datang kerja, kadang-kadang dekat luar negara, kadang-kadang dekat pergi ngopi. Dia memang jarang dekat office. Jangan terkejut kalau diorang tak masuk office langsung. Alright? Cuma you bayar dia mahal sebab dia adalah decision maker. You bayar mahal sebab responsibility atas decision tersebut.
Alright, you bayar dia mahal, you kena tahu di mana network dia, kenalan dia. Sebab tu you bayar mahal. Okay, I dulu pernah hire paling mahal lah. Mamat ni tak tahu, brother ni umur 42 macam tu. Waktu tu I baru umur 25 tahun. Dia ni almost sekali ganda lah berumur I waktu tu. Kita hire dia 3,500 basic tak termasuk commission. Waktu tu kita buat construction. Kalau masuk commission, dia boleh dapat satu projek, satu bulan tu boleh dapat dekat 20,000, 30,000. Tapi memang lepak gila Mamat ni. I pun macam bengang juga, kau ni tak buat kerja kan? Aku yang turun site, aku yang kat sana, aku kat sini, kau pula yang lepak. Rupanya I tak perasan. I bayar untuk kenalan dia, untuk kabel dia, untuk network dia. Tuan, kita nak masuk projek dekat sekolah ni, macam mana Okey, tak apa, nanti saya call pengetua. Tuan kenal ke? Tak apa, saya boleh uruskan. Tuan, kita ada isu dengan sini, majlis kacau. Tak apa, nanti saya uruskan. Dia call pihak majlis. Dia call kawan-kawan dia dalam tu. Tuan, ada gangster kacau lah kat sini. Tak apa, nanti saya uruskan. Dia ada segala kenalan. Dia adalah decision maker. Dan dia adalah problem solver. Normal, construction, kena pau, kena kacau gangster, kena curi barang tu normal. So mereka ni yang akan uruskan. Nah, kalau macam you kedai, kadang-kadang ada juga majlis kacau. Oh ni tak boleh ni, tak ikut polisi, tak ikut akta, tak ikut undang-undang, macam-macam lah. Alright, dia yang akan uruskan. Kalau kena saman dengan majlis, dengan government, dia yang akan uruskan. I still remember, boleh tak I share satu story? Alright. I still remember my late father. My late father dia adalah project planner dan juga project manager lah dalam satu company PNSB, Pemodelan Negeri Selangor Berhad. Alright. Dan waktu tu PNSB ada aset di mana diorang ada kilang-kilang, diorang ada industrial area dan kilang tu terbakar dan terbakar tu jadi isu. Sebenarnya ada macam penipuan macam tu lah. Dan my father yang kena uruskan kat mahkamah. 3 tahun turun naik. Director, chairman tak ambil pot. Tapi the sisut yang kena ambil pot. Dia yang kena turun naik, dia yang kena jawab, dia yang kena selesaikan isu tu. Alright? Terbakar tu terbakar, insurans pun dia kena uruskan, mahkamah pun kena uruskan, report polis pun dia kena uruskan semua. So dia yang bertanggungjawab atas position tersebut. Okay? So, kat sini nampak? Right. Selain benda tu, ini yang fifth level. Fifth level ni yang paling atas lah. Okay? Iaitu mereka adalah investor atau funder. Ni basically mereka tak ambil pot pasal syarikat dia. Mereka tak nak tahu pun pasal syarikat dia. Diorang tak nak tahu masalah ke kejayaan ke, diorang tak nak tahu. Yang diorang tahu, kalau I letak 100,000, apa yang I dapat, berapa lama I boleh dapat balik. Itu je dia fikir. Contohlah, I cakap, okay, company kita nak berkembang, kita perlukan 500,000 daripada Datuk. Alright? Tapi 500,000 Datuk ni, saya perlukan dalam 3 peringkat. Peringkat pertama 120,000, peringkat kedua 330,000, peringkat ketiga the balance. Mungkin dalam 60,000, 80,000. Peringkat pertama, ni semua separate agreement. Kita ada 3 agreement. Peringkat pertama kita akan guna pakai untuk infrastructure. Peringkat kedua kita guna pakai untuk marketing dan juga branding. Peringkat ketiga kita pakai untuk cash reserve. Alright? So peringkat-peringkat ni yang kita guna pakai ni ada return dia. Berapa lama ROI dia? Apa jaminan dia? Semua ada. Okay. Dia nak tahu, kalau I tak dapat bayar balik, apa garanti? Datuk, kita akan pajakkan tanah ni untuk you as a return. Dia nak tengok benda tu. Kita akan pajakkan pejabat yang kita beli ni untuk you. That is as a return. Dia konsep sama dengan bank. Cuma beza dia, bila you cari investor, cari funder, you yang tetapkan upah bunga tu. You yang tetapkan interest tu. Okay, so itu dia punya kelebihan lah. Dan nak dapatkan level tu, you punya network. Rapat tak rapat, tu je. Ramai orang kenal you. Ramai orang yang you kenal. Tapi belum tentu mereka ni kenal you. Alright? So mereka yang kenal you lah yang sanggup letakkan ratus ribu ke dalam harga diri you. Ke dalam brand you. Sebenarnya. Dia bukan letak sebab company. Dia letak sebab diri you. Ni ramai orang tak ambil pot. Oh saya company kita kaya, company kita berkembang tapi tak ada investor. Sebab investor tu tak percaya you.
Dia tak percaya brand you, jenama you, profile you. Dia tak percaya relationship you. Bahasa lain dia. Sebab tu kita kena take note kat situ. Sebab tu since 2019, bila I dapat knowledge ni, I start building relationship. Bukan untuk sekarang, untuk next 20 years, next 15 years. In future baru I monetize relationship tersebut. Dia tak perlukan masa, dia perlukan proses. Kenapa lama sangat? Sebab kalau I nak minta duit investor 3 juta, I kena ada banyak ni dulu. Baru I boleh request. Dah dapat? Okey, fantastic. Membantu tak Puan Jannah? Okey. So, Dr. Mazida ada soalan? Doktor? Ya. Okey, silakan. Okey, untuk tim saya sekarang ni dalam proses untuk perkuatkan tim lah. Untuk saya pula, saya dalam proses always nak kuatkan personal branding lah. Okay, nak tingkatkan visibility tu. Okay, supaya saya dapat tambah lagi network saya. Alright. And untuk tim saya belajar lagi, always upgrade macam mana nak kuatkan lagi tim tu lah. Maksudnya in terms of production tu, dia orang boleh lebih jelas dengan dia punya vision dia, and then dia dapat capai apa yang dia nak, apa kan. So kita bantu daripada segi tu. Saya nak fokus pada quality lah instead of quantity kan. Saya nampak yang tu dulu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, saya tertarik dengan yang investor tadi tu kan. Okay, insyaAllah coming, saya ada satu presentation, saya ada satu proposal untuk investor lah. Adakah faktor guarantee tu? Tadi coach ada cakap yang saya guarantee saya pajak tanah ke apa ni. Adakah itu satu faktor penarik? Saya rasa memang itu satu faktor penarik lah. Adakah ianya bagus kalau kita, maybe not in terms of tanah ke apa ke kan. Jadi dia punya guarantee tu, faktor guarantee tu. Okay. Faktor untuk penarik dia tu sebenarnya bukannya the guarantee. Faktor penarik ni orang tu datang kat you. Orang tu pandang you. Orang tu suka you. 3A. Attraction, attention, affirmation. Alright. Ni faktor penarik. Faktor penarik adalah branding. Alright. Faktor dia setuju adalah what is the return dia boleh dapat. Okey, return dia adalah, contohlah, return dia adalah 12% within 3 years. ROI dia 3 tahun. Dia kira-kira okey, berbaloi, okey. Dan ini adalah dia punya next guarantee. Andai kata terlewat bayar, apa yang you akan buat? I pernah dulu tahu, I pernah ada investor, I terlewat bayar. Terlewat bayar, kita akan remain percentage tersebut, tapi kita akan lajakkan bulan dia. Sepatutnya ROI itu kita bayar dalam jangka masa 18 bulan. Tetapi sebabkan kita terlewat bayar, kita akan anjakkan ke 24 bulan. Ada 6 bulan ekstra kita bayar. Memang untung gila lah dia. Untung sangat. Dan dia okey. Dan sebabkan benda tu lah dia invest lagi banyak. Okey. Sebab kita satu investment ni yang buatkan dia guarantee adalah surat lawyer. Yang buatkan guarantee adalah agreement. Itu pertama. Yang buatkan okey, I feel secure. Sebab ada lawyer yang endorse. Sebab ada agreement yang menjadi black and white. Alright? Dari 2 dah. Nombor 3, nak meyakinkan. Nombor 3 ni kalau you nak pajak something ni bergantung kepada value yang you request. Kalau value tu 30,000, 50,000, bawah 300,000 lah. Alright, tak perlu pajak apa-apa. Okey, cukup agreement, cukup saksi. Itu pun bergantung kepada siapa yang memberi duit. Ada orang terlampau fasi. No, I tak percaya you. Susah. Maksudnya 3A punya konsep ni masih lagi tak apply. Masih tak proven lagi kepada dia. Maksudnya you kena build lagi relationship dengan dia. Sampailah 3A ni berkesan, 300,000 tu easily. Dia based on trust. Dia bukan nak trust apa. Dia dah lawyer, dia dah black and white. Tetapi dia percaya kepada branding you.
Oh, dengan keadaan Kimi sekarang, dengan performance Kimi, dengan dia punya staff, dengan dia punya client base, alright, I percaya 300,000 ni easily 3 years. Itu yang kita nak tunjukkan pada dia. Alright, sebab tu ni dah halalan cerita lah I beritahu antara faktor-faktor yang membuatkan 3A ni berjalan lancar. Alright, dia akan membuahkan satu result iaitu branding. Macam mana dia nak trust pada branding you? Pertama, dia akan tengok kepada you punya self development. Alright, dia akan tengok kepada you punya background. Alright, dia ni bapak dia macam mana, family dia macam mana, keluarga dia akan tengok detail. Alright, dia akan tengok you punya education, you punya experience, okay, credential dan accreditation, pencapaian you, pentauliahan you. Alright, lagi Dr. Mazira ada title doktor, ada datuk, ada Tan Sri, ada hajah, haji dia tak kira lah, tu tolak tepi. Alright, dan dia dah tengok juga siapa you punya network. Alright, dia dah tengok juga benda tu. Alright, dan dia dah tengok apa pencapaian you selama ni dan apa you punya planning, what is your vision. Alright, and then dia tengok apa lagi? Dia tengok juga berapa banyak dah you punya asset. Alright, asset ni pula dia tengok berapa lama you build, tempoh you bina empire you. Uish, kalau dalam masa 5 tahun dia boleh dapatkan dalam 12 biji rumah, which is bagus dia ni. Itu menjadi judgement dia. Dia akan tengok juga you punya company, office kat mana, lepas tu apa you punya bidang kerja, macam mana proses kerja you. Dia akan tengok berapa ramai staff you. Ni memperanan ni semua. Right? Dia akan tengok client you, database. Berapa ramai dah database you. Okay? Sebab tu, I tak tahulah Dr. Azizan, I rasa Dr. Azizan dapat banyak daripada investor. Dia dapat banyak sponsor. Sebab dia tengok kejayaan. Sebab tu, kejayaan ni wajib diwar-warkan. Bukan untuk sekarang, untuk akan datang. Semua branding purpose. Kalau orang cakap, lah show off lah, dapat klien je nak upload gambar. Dapat reward je nak upload gambar. Dapat award je nak beritahu orang. Orang tak faham dia akan cerita tentang diri you. Which is bagus, mereka membuat marketing untuk you. Daripada orang tak kenal you, oh I kenal lah Dr. Mazidah ni tu selalu dapat pencapaian. Tapi poyo dia tu. Tapi orang kenal. Faham tak? Orang nak cerita buruk, orang cerita buruk pasal you. No worries. You poyo lah, you show off lah, you bongkak lah, you riak lah. Dia tak faham you. So let them talk about you. At least orang masih buatkan marketing untuk you. Atau orang masih bercerita tentang you. Sebab tu Twitter tu penting. Twitter ni orang cakap untuk negativity. Tapi orang-orang berjaya dia gunakan Twitter untuk nama dia mudah abroad. Mudah spread. Supaya glamorous dia besar. Alright. So, this is super important dan dia akan tengok cash reserve company. Ini normal. Alright. You ada bond ke, you ada cash deposit ke, you ada asset ke, ada saham ke, dia akan tengok you punya semua benda tu. Okay. Dan last but not least, okay, what is the promise kepada dia? Itu je lah. Dia banyak faktor tapi kita tak perasan benda tu. Okay. So, in order, tadi I dengar Dr. Mazidah kata, you punya fokus, banyak sangat tadi Dr. Mazidah. Fokus itu, fokus itu, fokus itu, fokus itu, banyak sangat fokus Dr. Mazidah. Cuba you cari what is the main focus. Alright, antara banyak-banyak you punya KPI itu Dr. Mazidah, you cari the main focus di mana kalau you fokus satu perkara ni, yang bawah tu automatically tercapai. Cuba Dr. Mazidah cari. Benda ni you akan faham kalau pada vision. Ni semalam I ajar seorang usahawan, macam mana kita nak set vision kita. Kita ada 5 perkara yang kita nak set. Pertama sekali, alright? Ada tulis dia. Ada 5 perkara. Pertama adalah activity dan kepada siapa. What is the activity dan kepada siapa aktiviti tersebut. Nombor 2 adalah result. Nombor 2 adalah result. Nombor 3 adalah how. Alright. Nombor 4 adalah location, where. Nombor 5 adalah when, iaitu deadline. Okay, let me explain. Pertama, activity kepada who. My vision. I cerita my vision My vision adalah empowering starterpreneur.
My vision, aktiviti itu adalah empowering, memperkasakan, membangunkan, menguatkan, menghebatkan. Nak hebatkan siapa? Nak bangunkan siapa? Starterpreneur, usahawan yang baru berniaga. Itu adalah main vision. So whatever yang I buat, my staff buat, my system buat, my digital platform buat, ke arah memperkasakan usahawan, menghebatkan usahawan, menguatkan usahawan. Alright? Itu main idea. Alright? Main idea. Result dia apa? Super. Me myself empowering starterpreneur to make their business in automation mode. Mengautomasikan bisnes mereka. Macam mana? By training and coaching program. Location di mana? Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia dan Australia. By when? 27/11/2027. Alright, that is my vision. Empowering starterpreneur through automation, business automation mode. By automating their business through training and coaching program at Malaysia, Singapore, Brunei, Indonesia dan Australia by 27 November 2027. So kalau I fokus pada vision, tak fokus banyak. I fokus pada empowering starterpreneur. Jumpa orang je empowering starterpreneur. Ada orang call je empowering starterpreneur. Oh, you bukan entrepreneur. Okay, done. That's it. Next. I nak fokus pada starterpreneur saja. Oh, you entrepreneur tapi dah 30 tahun. No. Next. I nak cari orang yang true my vision saja. Okay. I fokus pada mana tu, automatically dia akan fulfill the requirement. Apa requirement dia? Kita akan buatkan SEO coaching, mega training, self-force mentoring, ada few lah. I is empowering starterpreneur dekat training and coaching program. Kat mana diorang kena duduk? SEO coaching ke, advanced training ke, self-force mentoring ke, private coaching ke, I don't know. Based on the client, I susun. Bila I susun dalam rumah-rumah yang kita dah sediakan, automatically the fee is there. When the fee is there, the sales is there, the profit is there, semuanya dah automatic. I tak perlu fokus dah berapa sale I kena achieve. Yang I kena tahu, empowering starterpreneur berapa ramai. Sebulan dalam jangka masa sebulan adalah 33 orang. So dengan 33 orang ni automatically semua funnel yang lain tercapai. Alright? Tapi macam mana I nak dapat starterpreneur tersebut? Itu yang kita nak ceritakan. Okey, setakat ni Dr. Mazidah dan juga Puan Jana faham? Ya, okey, faham. Okay, fantastic. Faham. Alright. So kat sini I nak you guys faham, bila nak empowering starterpreneur, macam mana nak dapat starterpreneur? Sama ada dua cara. I datang pada mereka atau mereka datang pada I. Ni I nak you faham konsep ni. Kalau you datang pada mereka, jawapannya boleh. Tapi make sure you datang pada mereka ni mereka yang berduit. Lebih dari mampu. Maksudnya. Atau yang kedua, mereka datang pada you. Maksudnya mereka ni level yang ada duit, yang miskin bandar, yang kaya dia boleh tahan, yang biasa-biasa, ini buatkan mereka datang pada you. Dua keadaan. You datang pada mereka dan mereka datang pada you. Dua-dua ini memerlukan brand yang terbaik. Peribadi yang terbaik. Contoh, saya, Kimi Abdullah, Business Management Consultant. Saya buat self-force mentoring. Saya jaga stokis dan juga agent pada setiap minggu. Saya datang pada Tok T. Saya datang pada Siti Nurhaliza. Tok T, Simplicity ada agent. Saya nak monitor agent-agent ni every week selama setahun. Tok T accept. Tok T endorse. Kenapa? Sebab dia kenal Kimi Abdullah dekat public, dekat billboard, dekat TV, dekat surat khabar. Sebab brand. Right. Itu situasi pertama. Situasi kedua, orang datang pada Kimi Abdullah sebab orang nampak Kimi Abdullah dekat social media, Kimi Abdullah dekat TV, Kimi Abdullah dekat radio. Orang datang pada Kimi Abdullah. Alright? Saya nak tanya pada Dr. Mazidah. Dr. Mazidah nak datang pada klien atau klien datang pada you? Saya datang pada kita lah. Sorry? Saya lah datang pada kita.
klien datang pada kita. Alright. Bila klien datang pada you, ni kelebihan dia. Pertama, klien tu mungkin 10,000 orang di mana you boleh tapis. Siapa je yang you nak jumpa? Itu kelebihan dia. Nombor dua, klien yang datang pada you ni mungkin ada network yang terbaik. Di mana dia mungkin nampak macam, oh dia ni tak ada duit ni nak invest kat aku. Tapi kita nampak dia ni berkualiti untuk jadi kawan, jadi circle. Yes. You boleh pilih mereka. Alright? Maksudnya, kalau orang datang pada oh dia ni datang dengan duit, oh dia ni datang dengan kenalan, oh dia ni datang dengan glamorous, oh dia ni datang dengan bantuan, dia ni datang dengan ilmu. I masukkan dalam tempat yang betul. Tak semua orang datang sebab nak bayar you. Ada orang datang ni dia ni ilmuwan, berkawanlah dengan ilmuwan. Ada orang ni dia memang ada title, kawanlah dengan orang ada title. Alright? Yang datang ni artis, kawanlah dengan artis. Alright? So you ada pilihan. You ada peluang. Dua benda ni. Kalau orang datang pada you, pilihan dan peluang. Bila kita datang pada klien, make sure klien ni yang high quality. Okay, barulah worth your time. Alright? Kadang orang cakap, I tak ada masa lah I nak jumpa klien. Sebab you jumpa semua klien, sebab tu you tak ada masa. Alright? You hanya jumpa klien yang high quality, itu saja. Alright? Baru worth your time. Okay? So in order untuk buatkan dua keadaan ni berlaku adalah branding. Branding, you boleh, ini I tak pernah share kat siapa-siapa ni khas untuk you guys yang datang hari ni. Okay? Branding ni ada dua perkara untuk you lajukan branding. Lajukan proses branding. Pertama, ni dua-dua related dengan circle. Pertama, you pilih circle ilmuwan atau you pilih circle title, ilmuwan atau title. Nombor dua, you pilih circle glamorous. You pilih circle celebrity. You pilih circle key player. Alright, orang yang berjawatan. Ini dua kelompok yang you boleh pilih. Ada orang, oh I nak pilih artis-artis je lah, dia lepak dengan artis. And business dia laku sebab pengaruh artis tersebut. Alright. Ada orang, dia lepak dengan ilmuwan. Dia pandai, dia ada nama, oh dia ni yang selalu duduk dengan Datuk ni, selalu duduk dengan Tan Sri ni. Oh dia ni kawan-kawan prof. Pun dapat juga impact tu. Mana-mana boleh. Bezanya adalah cara mana manusia atau public memandang you. Dia memandang dengan respect atau dia memandang untuk monetize you. Itu saja. Okay? I datang, kawan aku ni dah jadi artis. Bro, apa khabar? Kimi dulu tak pernah tegur, tiba-tiba tegur. Faham tak? Sebab kita nak impact dia. Right? Unless you datang sebab ilmu. Okay? Dan orang datang, aku nak kena jumpa Kimi ni. Kimi boleh ajar aku ni. Aku nak kena jumpa Dr. Mazidah ni. Dr. Mazidah ni boleh bantu selesaikan masalah ni. Aku nak kena jumpa Puan Jana ni. Puan Jana ni ilmu dia power ni. Aku tak ada lagi. Beza. Orang datang you dengan full of respect. Okay? Setakat ni dapat semua? Yes, dapat. Alright, okay. Ada soalan susulan, Dr. Mazidah? So saya nampaklah tadi tu, kalau kita nak lajukan brand kita tu, kita kena dua kelompok ni lah Macam ilmuwan, title ke apa ke. Kita kena cari peluang untuk kita dekat dengan dia lah. Maksudnya, maybe kita belajar ke, event ke apa kan. So maksudnya bila tu, that's why saya nampak, yelah bila jumpa orang yang glamorous, celebrity ke, ada title ke, ada ilmu ke, orang akan ambil gambar kan, apa semua kan. Because of that lah kan, memanglah orang akan cakap macam-macam, tapi lantak lah kan. Don't bother lah about that, it's about marketing kita juga kan. Betul. Okay, saya faham tu. Jadi insyaAllah lah, sebab saya ni kadang-kadang fikir juga benda-benda macam tu. Saya lebih suka yang saya tak nak menonjol sangat sebenarnya. Tapi
saya lebih suka duduk diam-diam seorang macam tu. Tapi kadang-kadang terfikir juga, betul ke benda yang aku buat ni kadang-kadang kan? Betul ke tak ada orang ambil gambar aku ni? Tiba kan? Tak ada. Tak, maksudnya saya macam tak nak saya menonjol-nonjol diri lah. Saya tak berapa gemar situasi macam tu. Faham. Tapi kadang-kadang itulah kadang-kadang bila terbuat aku ni terover ke apa kan? Tak apa, Dr. Mazira tak salah. Andai kata kalau macam your character is memang macam tu. So you pilih dekat dengan ilmuwan. You pilih dekat dengan title. Alright? It will brings you a lot juga. You dekat-dekat dengan profesor, you dapat kenalan-kenalan profesor. You rapat dengan datuk-datuk, datin-datin, you dapat pengaruh mereka. Alright? It still benefits you. Cuma in different ways. Itu je. Okay? Nak tahu tak strategi saya untuk branding sekarang ni? Okay, nak. I'm not going into celebrity yet. I akan pergi, tapi bukan sekarang. Sekarang ni, I build my repo. Alright, I build my brand. I build my profile, my portfolio through education, through title, through dia macam pengaruh. Alright, pengaruh ni contohlah macam I duduk dengan Dekan University, I duduk dengan YB kawasan, bukan sebab politik, sebab pengaruh, atas faktor pengaruh. Alright, I duduk dengan ketua JMB, ketua perumahan, I duduk dengan ketua kampung, I duduk dengan orang yang paling lawa dalam perumahan tersebut, orang yang paling handsome, paling sadar dekat kawasan tersebut, sebab I nak pengaruh mereka. Ui, dia ni model baju kemeja ni, badan sadar, I duduk dengan dia sebab I nak pengaruh tersebut. Okay, so it will benefits me sooner or later. Okay, alright. So Puan Jana okay, Puan Dr. Mazira okay? Yes, okay. Nampak. Alright, fantastic. Any other last question sebelum kita tamatkan sesi hari ini? Setakat ni tu saja. So hari ni belajar banyak jugalah. Yang tadi tu, yang investment tu, yang first part tu, kalau kita nak invest, sebab kita nak kena ada mindset investing tu, yang saya nampak kat situ, yang pertamanya, kita tak invest dia punya faktor penghalang tu sebenarnya yang pertama tu confident levels. Saya rasa sebab kadang-kadang kita tak confident because of kita tak ada knowledge kat situ tau. Okay. That's why courage tu tak datang untuk kita buat, untuk kita bertindak. Sebab of course lah yang kedua tu because of the lack of resources tu. Kalau kita ada resources pun, maksudnya bila kita macam tu, macam saya lah contohnya saya nak invest kat something like say macam big event ke apa ke kan. Dia macam ada kita kena bayar apa semua tu kan. So kita kena, pada saya lah saya nampak bila coach cakap macam tu, kita kena fact finding apa perkara yang menyebabkan kita boleh jadi confident bila kita put the amount kat situ. Jadi itu yang kita jadi berani. Kalau kita macam blur and blank je, that's why kita tak ada confident level untuk letak that investment. Nampak macam tu lah. Alright, fantastic. Puan Jana okay? Alright. So, kalau you guys okay, alright, fantastic. Kalau you guys okay, I wish to see you in Friday untuk CEO coaching. Dan just to let you know, kemungkinan bulan 3 ni kita akan banyak berikan golden ticket kepada you guys. Iaitu insyaAllah kita tengah structure untuk buat advanced marketing training, advanced social media training dan juga advanced sales training. So hopefully you guys boleh datang. Kita akan buat pada setiap hari Sabtu pada bulan 3 ini. Nah, hari itu nanti kita akan share balik dalam group just to let you know so that you boleh block you punya schedule and you boleh join lah. Okay, hopefully. This is you tak bayar-bayar sebab you guys dalam CEO coaching, kita berikan golden ticket directly. Okay? Alright. Sorry Puan? Bila tu? Bulan setiap hari Sabtu pada bulan 3 ini. Pagi ke? Yes, kita nak prepare untuk business waktu puasa dan raya. Dia punya 3 training ni ke arah raya dengan puasa. Okay. Alright. Saya next week insyaAllah lah Selasa sampai Sabtu saya ke Sabah. I see. Kalau diberi peluang lah, kan kita tak tahu juga. Satu saya tak tahu sebab saya baru dapat simptom satu hal. Satu lagi tunggu kelulusan daripada kerajaan negeri Perak. Diorang pilih saya
untuk bawa kek lapis tu present pada Women International Day dekat Sabah. Oh, fantastic. Alhamdulillah. Alright. This is a Tapi good brand sebenarnya. itulah, tapi dah lah nak pergi hari Selasa ni. Okey, diorang sponsor tiket dengan booth apa semua. No, diorang sponsor hotel dengan booth. Tiket kita kena beli sendiri. Cuma diorang tak bagi lagi keputusan sampailah Jumaat ni. I see. Itulah, doa-doakanlah. Sebab takutnya tiket pun mahal. I see. Tak apa, semoga dipermudahkan. And in case you dapat join through phone pun tak apa. Janji dapatlah the knowledge, okay? Adakah ini impact masuk TV hari tu ke apa? Tak. Dia okey, seminggu ni semalam saya baru hantar 20 kek lapis dekat Kerajaan Negeri Perak sebab diorang ada lawatan daripada duta-duta daripada Perancis, daripada mana tak ada 20 duta lah, daripada negara-negara Belanda semua ni lah. Jadi itu adalah satu usaha sama Kerajaan Negeri Perak untuk bawa produk-produk usahawan Perak ni ke global lah. Ini bila diorang tengok packaging semua, diorang kata kita ada event lah minggu depan dekat Sabah, Women International Day, hari Rabu sampai hari Jumaat. Dia kata macam tu lah. Dia tengok packaging kita ni cantik apa semua, dia kata kita pilih, pengarah dia sendiri yang cakap kita pilih awak lah, kita bawa pergi ke sana macam tu. Macam benda tu macam tiba-tiba je semalam dia offer. Padahal dia ada kuatan 6 orang je untuk dia bawa. I see. Tapi bermula daripada sumbangan lah sebenarnya yang kita bagi tu. Yang 20 pack tu adalah sumbangan lah untuk diorang tu. Investment. Tapi alhamdulillah lepas kita bagi tu terus dapat offer macam tu. Cuma tak confirm lagi sebab sekarang Perak kan dia batalkan semua program. Sebab kes tengah naik. Jadi kita tak tahulah Kerajaan Negeri Perak bagi ke tak pergi Sabah tu. Macam tu lah. Tapi harapnya dapatlah. Diorang nak bagi keputusan sebelum Jumaat ni. Cuma saya dah terfikir nak pergi Selasa minggu depan. Tiket pun mesti mahal kalau last minute. Yelah, last minute. Itulah. Jangan suruh balik investment. Apa je lah. Tak apa, semoga dipermudahkan. No worries, insyaAllah lah. I believe this is good opportunity. Cuma mudah atau susah je lah. Itulah saya pun cakap tak apalah kalau even kena bayar 1,000 ke 2,000 untuk tiket pun saya pergi je lah sebab diorang dah bayar untuk macam booth, dia akan bagi kita satu booth. Dia sebenarnya pameran juga kat situ, macam event lah. Diorang nak bayarkan untuk booth and diorang nak bayarkan hotel. So kita siap okey lah kan. Kita keluar like 10% ke 20% daripada investment tu kan. I see. Okay, alright. All the best kepada doanya saya sihat, doa Kerajaan Perak luluskan. Program tu tim jalan, cuma Kerajaan Perak je lah tak tahu luluskan lagi ke tak. InsyaAllah. Okay, all the best kepada Puan Jannah. So semoga dipermudahkan, nanti you update lah dalam CEO Coaching Group, okay? Alright, okay. So terima kasih banyak Puan Jannah dan juga Dr. Mazidah. I wish to see you on Friday akan datang. So all the best to you. Assalamualaikum semua. Terima kasih juga. Sama, bye. Bye.